Sebenarnya apabila Ismail Sabri dilantik jadi Perdana Menteri pada 18 Ogos, tiba-tiba pada 9 Oktober, tak sampai sebulan setengah selepas lantikan beliau, beliau telah mengumumkan penubuhan serentak 3 jawatan kuasa ini. Satu berkaitan dengan isu adib yang kita tahu telah menghantui negara sejak daripada hujung tahun 2018. Yang keduanya, jawatan kuasa Batu Putih, juga berkaitan dengan isu kedaulatan negara dan isu perundangan antarabangsa yang juga dibangkitkan berkaitan keputusan sejak Jun 2018. Dan yang ketiga tentang buku Tommy Thomas. Buku Tommy Thomas ni keluarnya cuma pada tahun 2021. 31 Januari tarikh dia. Dan terdapat kontroversi-kontroversi yang kita dah bincang, maka ditubuhkan 3 jawatan kuasa. Menjawab terus soalan saudara Zawazi, dari segi perlembagaan dan perundangan, tidak ada apa-apa peruntukan yang memberi kuasa ataupun mempunyai efek memberi hak dan kesan kepada jawatan kuasa ini seperti mana perkara-perkara lain yang diwujudkan di bawah sistem kedaulatan undang-undang atau perlembagaan. Maksudnya, dia tak sama dengan RCI. RCI ini dia ada akta. Ada Akta Suruhanjaya Siasatan Diraja. Dan kalau nak tubuhkan RCI, apa kuasa RCI, apa terma rujukan, bagaimana rekomendasi dibuat, semua di dalam akta. Kena ikut. Begitu juga kalau nak buat tribunal. Baru-baru ni ada isu berkaitan dengan tribunal untuk melucutkan hakim jika perlu. Itu di bawah perlembagaan perkara 125. Macam mana nak tubuhkan tribunal, kerajaan menasihati agung, agung kena bagi perkenan, baru wujudnya tribunal, apakah kuasa tribunal. So semua ni ada framework dia, ada cara, tata cara nak mengendalikan suatu perkara. Tapi jawatan kuasa yang dipanggil bunyi perundangan ni sebenarnya, terimalah hakikat, dia tidak mempunyai kesan atau efek perundangan langsung dari segi undang-undang Malaysia. Dinamakan jawatan kuasa siasatan, tapi dia tidak mempunyai kuasa siasatan walau seinci mana polis. Maksudnya, kalau mana-mana jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Ismail Sabri ni berpendapat mereka perlu bantuan saksi, mereka tiada kuasa untuk keluarkan sapina, memaksa saksi itu hadir. Itu kita akan bincangkan bila kita sentuh buku memo Tommy Thomas. Ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tommy Thomas, saya tidak akan hadir. Dan jawatan kuasa itu tidak boleh buat apa-apa. Yang kedua, mereka tidak boleh buat keputusan. Mereka cuma boleh bagi pendapat. Kepada siapa? Bukan kepada mahkamah, bukan kepada agung, kepada kerajaan. Sebab kerajaan yang menubuhkan jawatan kuasa ini untuk memberi pendapat kepada mereka. Pendapat ini bukan pergi kepada polis. Pendapat ini bukan pergi kepada SPRM ataupun mana-mana pihak berkuasa lain. Sebab tiada kuasa untuk terus pergi ke situ. Lain macam RCI. RCI bila dia buat rekomendasi, maka Setiausaha Sekretariat RCI kebiasaannya akan mendaftarkan rekomendasi itu melalui laporan polis atau laporan pihak berkuasa lain yang berpadanan dengan rekomendasi tersebut, dan boleh dimulakan siasatan oleh pihak berkuasa. Pendapat-pendapat ni tidak akan mempunyai nilai perundangan walau ke tahap itu sekalipun. Sebab itu pada masa siapa nama ni, Ismail Sabri mengumumkan perkara itu, antara beberapa pihak saya telah juga tampilkan persoalan apa tujuan sebenar. Sebab selain daripada tidak ada kesan efek, sebenarnya secara bertentangan, saudara Zawazi, ianya mencampuri pihak-pihak yang mempunyai kesan atau mempunyai tanggungjawab di atas isu-isu berkaitan yang kita akan bincang sekejap lagi. So bukan saja dia tak membantu, dia mengganggu. Alright? Jadi secara ringkasnya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Ismail Sabri pada 9 Oktober tersebut sebenarnya dengan penuh rendah diri saya mengatakan adalah satu wayang politik.
Yang beliau pada masa itu harapkan supaya perkara ini nampak bunyinya formal, rasmi, maka akan menunjukkan kepada rakyat seolah-olah dia mengambil serius masalah-masalah itu. Pada hakikatnya dia tak tahu pun apa sebenarnya perkara yang dia buat. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.